Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Berita Pagi edisi Selasa. Baik, kita mulakan dengan perkembangan ini. Operasi membawa keluar bangkai dan serpihan pesawat Beecroft model 390 yang terhempas di Lebuh Raya Getri berhampiran Bandar Elmina telah selesai semalam. Ketua Polis Selangor, Datuk Husin Umar Han berkata lokasi nahas juga telah dikosongkan malam tadi. Beliau berkata semua kawalan polis di lokasi nahas juga akan dihentikan. Proses membawa keluar bangkai pesawat itu juga lancar. Selain itu, jalan yang terlibat dengan nahas akan dibersihkan. Namun laluan masih ditutup dan polis juga telah membuka garisan kuning yang dipasang di lokasi. Sebelum ini, Kementerian Pengangkutan memaklumkan laporan awal siasatan nahas pesawat yang mengorbankan 10 individu itu akan disediakan dalam tempoh 30 hari dari tarikh ia berlaku. Siasatan teknikal berdasarkan lampiran 13 kemalangan pesawat dan siasatan insiden Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa telah pun dimulakan oleh Pasukan Biro Siasatan Kemalangan Udara. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan mesyuarat khas Khamis ini bagi membincangkan urusan pelaksanaan Pilihan Raya Kecil PRK Dun Pelangai Pahang. Kenyataan Setiausaha SPR Datuk Ikmaluddin Ishak berkata, ia berikutan kekosongan luar jangka kerusi DUN itu susulan kematian penyandangnya, Datuk Seri Johari Harun, 17 Ogos lepas. SPR telah menerima pemakluman rasmi daripada Yang di-Pertua Dewan Negeri Pahang, Datuk Seri Muhammad Syarkar Samsudin, berhubung dengan kekosongan luar jangka kerusi DUN Pelangai. Mesyuarat khas tersebut membincangkan tarikh-tarikh penting PRK Pelangai seperti tarikh wirid pilihan raya, hari penamaan calon, hari pengundian, daftar pemilih yang akan digunakan dan lain-lain persiapan bagi melaksanakan pilihan raya tersebut akan dibincangkan. Usaha mendapatkan kembali kepercayaan rakyat terhadap Barisan Nasional memerlukan pengukuhan serta kerjasama berterusan dalam kalangan parti-parti komponen. Pengurusinya, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan gabungan BN memerlukan keselingfahaman dan tolak ansur untuk membina semula sokongan rakyat. Kita adalah sebuah parti gabungan di dalam Barisan Nasional. Ya, kita mesti memperakui bahawa ada perbezaan pandangan, tetapi yang penting ialah kesefahaman, understanding antara parti-parti, dan kita sebagai adik-beradik lama di dalam gabungan ini tentu kita menyantuni perbezaan ini, dan apabila tiba waktu kita memerlukan antara satu sama lain, kita perkukuhkan barisan gabungan. Beliau terdahulu melancarkan pembinaan bangunan baru MIC di Ibu Negara. Bangunan MIC adalah merupakan satu mercu tanda baharu kepada bukan sahaja kepada parti MIC, tetapi ini adalah imej baru juga untuk rakan-rakan dalam komponen BN. Secara simboliknya ini adalah merupakan satu kebangkitan baru, dan saya penuh mengharapkan agar ianya memberi semangat baru juga kepada bukan sahaja kepimpinan utama parti MIC juga, tetapi di kalangan kepimpinan di semua peringkat, terutamanya di peringkat akar umbi. Turut hadir Presiden MIC Tan Sri S.A. Vigneswaran dan timbalannya Datuk Sri M. Saravanan. Portfolio 10 ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN akan diumumkan Rabu ini selepas selesai mesyuarat pertama ESCO. Menteri Besar Datuk Seri Amaluddin Syakri berkata bidang tugas ahli melibatkan semua perwakilan parti telah ditetapkan dengan sebahagiannya muka baharu. Semuanya dapat berjalan dengan lancar dan kita akan teruskan. Rabu nanti saya akan mengadakan mesyuarat ESCO pertama, dan pada waktu tengah hari saya akan memaklumkan berkenaan dengan portfolio ESCO selepas mesyuarat ESCO yang pertama yang akan dibuat pada hari Rabu nanti sekitar jam 12 atau 12.30.
Beliau yang ditemui selepas mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar Selangor buat penggal kedua berkata, meskipun gagal peroleh 2/3 kerusi Dewan Undangan Negeri, Gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional berjaya melepasi ujian pertama pada Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Selangor ke-15, 12 Ogos lalu. Satu akta menyeluruh untuk industri muzik akan diwujudkan dalam tempoh 2 tahun. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil berkata, memandangkan akta untuk industri muzik masih belum ada. Perkara itu perlu diteliti termasuk berkaitan aspek mengawal selia industri itu serta pemasaran. Jadi saya jangka proses untuk menggubal akta baru ini mungkin akan ambil sedikit masa. Walau bagaimanapun, usaha untuk mendampingi, membantu dan menyediakan beberapa dasar yang sesuai manfaat dan membantu menepati keperluan industri muzik akan kita usahakan. Katanya lagi, Kementerian Komunikasi dan Digital KKD bersetuju mewujudkan gerak usaha menggubal akta muzik selepas mendapat pandangan pelbagai pihak termasuk penggiat industri itu. Melaka mohon Kementerian Kewangan MOF menimbang semula permohonannya bagi menukar status pinjaman lebih RM633 juta kepada bentuk geran. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata ia mengawal kira kemampuan dan keupayaan kewangan kerajaan negeri bagi membuat bayaran balik. Pinjaman-pinjaman tersebut dibuat bagi tujuan penyediaan kemudahan asas untuk rakyat Melaka seperti sumber air yang mampan, perumahan awam kos rendah serta pelaksanaan projek pembangunan seperti projek industri kecil dan sederhana, kawasan perindustrian dan kompleks sukan. Oleh yang demikian, besarlah harapan kerajaan negeri Melaka sekiranya pihak Kementerian Kewangan dapat mempertimbangkan semula permohonan kerajaan negeri sebelum ini menukar status pinjaman-pinjaman tersebut kepada geran. Menurut beliau, kesemua pinjaman telah dibuat sejak tahun 70-an hingga 2015. Sehingga kini, sebanyak 50 pinjaman dengan baki pinjaman pokok berjumlah lebih RM633 juta masih belum selesai dibayar. Beliau berucap pada program Jelajah Belanjawan 2024 Negeri Melaka di Seri Negeri Air Keruh. Sementara itu, Kerajaan Melaka berharap Kerajaan Persekutuan dapat menyalurkan peruntukan RM30 juta untuk membantu mempromosi Tahun Melawat Melaka 2024 TMM 2024. Turut dimohon peruntukan bagi melaksana kajian trafik serta mengindahkan jalan-jalan utama sempena TMM 2024. Selain itu, kerajaan negeri turut memohon peruntukan untuk pembangunan TVET di Melaka dalam usaha menggalakkan generasi muda menceburi bidang TVET. Kerajaan negeri amat berharap Kementerian Kewangan dapat mempertimbangkan peruntukan dan inisiatif yang mampu menggalakkan pertumbuhan ekonomi negeri Melaka melalui Jelajah Belanjawan 2024 ini. Bantuan Kerajaan Persekutuan amat diharapkan bagi negeri Melaka yang kekurangan pelbagai sumber hasil bumi ini dapat menampung dan membangunkan negeri ini. Kerajaan Perak bercadang menaikkan had kelayakan pendapatan isi rumah bagi pembelian rumah kos rendah di negeri itu kepada RM5,000 sebulan berbanding RM3,860 sebelum ini. Menteri Besar Datuk Seri Sa'rani berkata perubahan kelayakan itu membolehkan lebih ramai isi rumah layak memohon pembelian rumah kos rendah. Menurutnya, cadangan itu akan dibawa Lembaga Perumahan dan Hartanah Perak LPHP ke dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Perak untuk diluluskan dalam masa terdekat. Lagi pula kita belum lagi buka sebab kita menunggu Exco dulu secara rasmi. Wang dia dulu ya. Akan luluskan tahun ini juga. Ya, kita paper sedang disediakan oleh PTG. Of course, kita akan juga bermati-matian untuk mengguna pakai tanah sedia ada dan juga rakan-rakan strategi kita yang memang bersiap sedia untuk membangunkan lebih banyak rumah kos yang memiliki.
Sementara itu, RM55.3 juta telah diperuntukkan LPHP bagi membina 100 unit kediaman kos rendah dan 347 unit kediaman mampu milik teres setingkat berharga antara RM70,000 hingga RM168,000. Rumah Perakku di Taman Sedang merupakan projek keempat berjaya disiapkan dalam tempoh 26 bulan. 135 usahawan berjaya menamatkan program bimbingan usahawan kumpulan 1 2023 anjuran Institut Keusahawanan Negara INSCAN. Peserta menyaksikan lonjakan positif hasil jualan sebanyak RM2.6 juta dalam masa 4 bulan selain mencipta 192 pekerjaan baharu. Justru Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict berkongsi komitmen pihaknya untuk menjadi pemudah cara menyokong usaha membangunkan potensi perniagaan usahawan bimbingannya. Agensi kementerian lain yang terlibat untuk memberikan ataupun menawarkan pembiayaan seperti Bank Rakyat, ISME Bank, Tekun Nasional, Amanah Ikhtiar Malaysia, ISME Corp dan juga Pernas antara lainnya bersedia untuk menawarkan pembiayaan sekiranya usahawan-usahawan ini memerlukan modal tambahan untuk mengembangkan lagi perniagaan sedia ada mereka. Beliau ditemui selepas menghadiri majlis graduasi program bimbingan INSCAN 2023 di Bangi. Program terbahagi kepada Bumi Putra Business Coaching dan Startup Coaching dengan fokus kepada usahawan bidang kafe dan restoran serta percetakan dan servis berkaitan. Sebanyak 50 siri Jalan Rahmah telah dilaksanakan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPDN Perlis sejak ia dilancarkan 16 April lalu. Dan daripada jumlah berkenaan, 32 daripadanya melibatkan permis perniagaan manakala 18 lagi di luar permis antaranya Dewan Orang Ramai dan Masjid. Menurut pengarah KPDN Negeri Nur Azhar Jaafar, sejak dilancarkan program itu memberi manfaat kepada lebih 80,000 pengguna dengan nilai jualan lebih RM1,000,000. Bagi meningkatkan akses kepada pengguna, turut diperkenalkan program Jalan Rahmah bergerak menerusi pendekatan kedai cari rakyat dengan sasaran 2 kali sebulan bagi setiap kawasan Dewan Undangan Negeri. Sehingga akhir bulan ini, KPDN telah merancang 15 lagi Jualan Rahmah bergerak melibatkan ke semua 15 kawasan Dewan Undangan Negeri. Siaran langsung Hari Kebangsaan 2023. RTM membawakan kepada anda siaran secara langsung bersempena perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2023 pada ketetapan berikut. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Zahirkan rasa cinta kepada negara sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Gelorakan semangat patriotik dengan kibaran bendera, lambang kemegahan negara. Hormati jalur gemilang dengan cara pengibaran yang betul. Ayo, kibarkan jalur gemilang. Orang ramai dijemput hadir untuk bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2023 pada 31 Ogos ini jam 7 pagi di Dataran Putrajaya. Saksikan pelbagai acara menarik, antaranya acara pembarisan dan perarakan, persembahan terbesar 400 pergendangan pelbagai jenis, persembahan aksi tempur oleh wira-wira negara, persembahan udara dan banyak lagi. Layari www.merdeka360.my. Bertemu kembali. Shell Apps, perkhidmatan aplikasi mudah alih baharu disasar akan tersedia di semua 1,010 stesen minyak Shell Malaysia menjelang akhir tahun ini. Dilengkapi sistem pengesahan keselamatan 3D Secure, aplikasi itu boleh digunakan di 650 stesen minyak bermula hari ini. Aplikasi baharu dengan perlindungan keselamatan jaminan itu membolehkan pembayaran lebih selesa dari dalam kereta.
But our target is all the Malaysian user or any above 18 Malaysia drivers who have a driving license are welcome to be our customers. Perkhidmatan itu juga menjadikan perjalanan lebih mudah selain memberi lebih banyak ganjaran. Melaka tidak ketinggalan menyemarakkan semangat kemerdekaan menjelang Hari Kebangsaan. Hujung bulan ini, konvoi Kembara Merdeka Seri Setia mengelilingi ke semua 28 dun yang turut disertai Ketua Menterinya. Laporan Farahuda Sahiran. 87 km, 5 checkpoint, 500 penyumbang motosikal. Kembara Merdeka Seri Setia Melaka ini adalah untuk menyemarakkan lagi sambutan kemerdekaan ke-66 tahun. Turut dimeriahkan dengan kehadiran yang di-Pertua Negeri Melaka Tun Seri Setia Tun Muhammad Ali Rustam dan Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Bermula dari dataran Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBNB, konvoi bergerak ke dataran Orang Kampung Melimau, Masjid Al-Alami MITC, Villa di Aqua Masjid Tanah sehingga ke Memorial Pengisytiharan Merdeka, meriah dengan kibaran jalur gemilang masyarakat setempat. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, jelajah serampang dua mata itu turut menyantuni masyarakat. Antara aktiviti diadakan di setiap persinggahan, sukan tradisional, bola sepak, sepak takraw dan tarik tali. Jelajah Seri Setia Konvoi Kemerdekaan ini ke beberapa daerah. Saya nampak tadi ke semua daerah dalam negeri Melaka telah kita jelajahi dan kita dapat rakyat begitu gembira menyambut kedatangan Hari Kemerdekaan ini dengan mengibarkan jalur gemilang di kebanyakan jalan-jalan konvoi melalui tadi. Dan kerajaan ini mesti dilihat bahawa Melaka mempunyai sejarah yang paling besar dalam kemerdekaan negara dalam penjajahan negara ini juga ianya datang dari negeri Melaka. Kembara ini adalah permulaan kepada aktiviti yang dirancang sempena Tahun Melawat Melaka TMM 2024. Alhamdulillah, hari ini kita dapat lihat peserta amat gembira sekali merayakan hari bulan kemerdekaan ini. Apatah lagi Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka bersama dengan mereka daripada awal pelepasan sehingga akhir. Jadi nampak meriahnya suasana sambutan bulan kemerdekaan pada tahun ini. Kembara Merdeka Seri Setia terbaik. Tekad perpaduan, penuhi harapan. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-66 tahun. Merdeka, merdeka, merdeka. Bahan kemerdekaan semakin terasa selepas selesainya Kembara Merdeka Seri Setia yang berakhir di Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan Bandar Hilir. Ia juga adalah antara acara pemula sempena Tahun Melawat Melaka 2024. Mana lagi? Melaka lah. Laporan Farahuda Zahiran, Berita RTM. Sementara itu, seramai 50 peserta bersama 20 kenderaan terlibat dalam program Kembara Merdeka Jalur Gemilang Peringkat Negeri Perak 2023. Pelancaran majlis disempurnakan oleh Timbalan Setiausaha Negeri Perak, Datuk Nur Syam Rahman di Ipoh. Peserta kembara akan menjelajah ke beberapa daerah di negeri Perak selama 5 hari sehingga 25 Ogos dengan jarak keseluruhan sejauh 670 km. Pelbagai acara akan dijalankan termasuk penyerahan bendera dan plag kembara di 33 hentian sepanjang kembara berlangsung. Antara daerah yang akan dikunjungi termasuk Tanjung Malim, Taiping, Parit Bunta dan Kuala Kangsar. Persatuan Veteran RTM, PVRTM terus menyantuni ahlinya di seluruh negara menerusi program Ziarah Kasih. Ia bukan sahaja dapat mengeratkan hubungan malah peluang untuk mengetahui permasalahan dihadapi setiap ahli. Mengeratkan lagi tali silaturahim di antara kita, mengadakan program ziarah kasih, melawat mereka, merisik khabar dan tanya macam mana keadaan. Sekarang ada jugalah di antara kami yang kurang sihat dan sebagainya. Jadi itulah kunjung-mengunjung tu adalah sebahagian besar daripada semangat kami di PVRTM. Beliau ditemui semasa melawat RTM Melaka di Jalan Taming Sari. Setakat ini, PVRTM
memiliki 1,200 ahli. 76 minit tanpa henti. 76 minutes non-stop. Transparent and concise. Paparan komprehensif, ringkas dan padat. Saksikan Kanta 744, 7.44 malam. Berita perdana 8 malam. Malaysia Tonight, 8:30 p.m. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan. Dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak pertiwi, bangunkan Malaysia madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Ayo seluruh anak pertiwi, semarakkan Malaysia madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Perkembangan luar negara. Bekas Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra akan ditahan sejurus beliau tiba di negara itu hari ini. Thaksin dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Don Mueang dengan menaiki jet peribadi pada 9 pagi waktu tempatan. Ketua Polis Negara Poljen Damrong Sakiti Prapat berkata, Polis Imigresen akan menahan Thaksin dan memindahkannya ke bahagian Polis Metropolitan 2. Mahkamah kemudian akan mengeluarkan waran tahanan dan menyerahkan bekas Perdana Menteri itu kepada Jabatan Perbetulan sebelum dipindahkan ke penjara Reman Bangkok sementara menunggu prosiding undang-undang selanjutnya. Thaksin yang berkhidmat sebagai Perdana Menteri dari 2001 hingga 2006 hidup dalam buangan sejak 2008 dan menghabiskan sebahagian besar masanya di Dubai selepas kerajaannya digulingkan oleh tentera yang diketuai oleh Jeneral Soti Boyaratin. Beliau meninggalkan Thailand pada Ogos 2008 untuk mengelak daripada berdepan hukuman penjara. Thaksin berdepan hukuman penjara 10 tahun atas sabitan kesalahannya oleh bahagian jenayah Mahkamah Agong dalam 3 kes berasingan. Seorang bekas jururawat di Britain, Lucy Ledby, telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup kerana membunuh 7 bayi dan cuba membunuh 6 yang lain di Hospital Chester antara Jun 2015 dan Jun 2016. Wanita berusia 33 tahun itu telah disabitkan kesalahan Jumaat lepas. Polis bimbang Ledby juga mungkin telah mencederakan puluhan bayi yang lain. Hasil siasatan polis, penyiasat mengenal pasti 30 bayi yang mengalami insiden mencurigakan berlaku semasa Ledby bertugas. Polis juga sedang menganalisis rekod perubatan lebih daripada 4,000 bayi yang dilahirkan antara 2012 dan 2015 di Hospital Countess of Chester serta di Hospital Wanita Liverpool di mana bekas jururawat berkenaan bekerja. Pihak berkuasa bertekad untuk memastikan Ledby hadir di mahkamah untuk mendengar hukumannya dan berhadapan dengan mangsa-mangsa jenayahnya walaupun beliau menolak berbuat demikian sebelum ini. Kebakaran hutan di Pulau Tenerife di Sepanyol dipercayai berpunca daripada perbuatan khianat. Presiden Kepulauan Canary, Fernando Calvijo, berharap si pelaku akan segera ditangkap kerana mempertaruhkan nyawa ribuan orang dan harta benda. Pasukan Polis Guardia Civil sedang menjalankan 3 siasatan ke atas suspek kebakaran yang pada petang Ahad dipercayai telah menyebabkan kira-kira 120 km persegi pulau itu dijilat api. Kebakaran hutan telah memaksa beribu-ribu orang meninggalkan rumah mereka semalam. Di kawasan La Victoria, penduduk tempatan terpaksa berpindah dan menunggu sebarang berita daripada pihak berkuasa memadam kebakaran di gunung berdekatan. Pihak berkuasa wilayah berkata lebih 12,000 orang telah dipindahkan.
Kanada mengerahkan angkatan tenteranya untuk membantu menangani kebakaran hutan yang merebak dengan pantas di British Columbia. Perdana Menteri Justin Trudeau isytihar darurat di wilayah barat negara itu manakala lebih 35,000 penduduk diarah berpindah. Ketua Jabatan Bomba West Kelowna Jason Rowland berkata selepas 4 hari berusaha, kebakaran setakat ini berjaya dikawal. Kebakaran hutan sering berlaku di Kanada, tetapi kemusnahan kali ini menjadikannya musim kebakaran hutan paling dahsyat setakat ini. Menurut beberapa pakar, ia disebabkan perubahan iklim. Pihak berkuasa menggesa orang ramai yang tinggal di zon arahan untuk berpindah supaya meninggalkan rumah mereka secepat mungkin. Kebakaran hutan juga memusnahkan sebahagian besar wilayah barat laut Kanada. Perkembangan sukan. Perebutan gelaran atlet terbaik anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM 100 Plus 2022 menyaksikan saingan sengit. Ia bakal menghimpunkan barisan jago dunia yang telah mengharumkan nama negara di pentas antarabangsa tahun lalu. Mengetuai senarai 5 calon gelaran beregu lelaki utama negara, Aaron Jah Soe Woo Yik. Gandingan nombor 4 dunia itu akan dicabar antaranya atlet bina badan Datuk Muhammad Syarul Azman Mahin Abdullah dan jago snooker Lim Kok Leong. Presiden SAM Nur Ismadi Abdul Manak berkata bagi edisi kali ini terdapat 2 anugerah baru iaitu pengulas sukan popular dan tokoh kepimpinan sukan. Tetapi kali ini kita adakan satu kategori khas iaitu pengulas sukan popular, yang mana ianya bukanlah dinilai daripada segi hasil kerja tetapi populariti yang akan diundi oleh peminat-peminat sukan, penglibatan dari peminat-peminat sukan di luar sana. Kita akan buat undian menerusi dari laman sesawang. Bagi gelaran atlet para terbaik 2022 pula, membariskan antaranya jago powerlifting negara Boni Munya Agustin, juara dunia badminton Jah Lik Hao dan atlet renang Carmen Lim. Pemenang atlet terbaik akan menerima hadiah wang tunai RM10,000 beserta trofi. Menteri Belia dan Sukan Hannah Yuh akan merasmikan anugerah pada 29 Ogos ini. Menjelang kejohanan badminton remaja dunia di Washington, Amerika Syarikat bulan depan, bekas pengarah kejurulatihan persoalangan remaja Akademi Badminton Malaysia ABM, Datuk Misbun Siddiq mengharapkan barisan pemain negara menggunakan sebaiknya segala ilmu yang dicurahkannya. Menurut Datuk Misbun, beliau sebelum ini telah mengatur segala perancangan bagi menghadapi kejohanan berkenaan. Mereka sedang menyambung apa yang saya telah tinggalkan. Jadi tinggalkan tu bukan mereka tak boleh main, bukan mereka tak ada credibility tu. Tetapi cuma ketika itu dia pergi pertandingan tu dia tak menang. Tetapi daripada segala persiapan yang kita nak siapkan, semuanya menuju ke arah tu. Dan sekarang mereka sedang dalam pembinaan untuk sampaikan kepada tahap konsistensi tu, iaitu bagaimana kita nak burst ketika itu. Setakat ini, BAM masih belum mengumumkan senarai pemain yang akan menggalas cabaran di Washington. Antaranya pemain yang dijangka menjadi pertaruhan ialah Eugene Yu, Jan Jirahli dan Muhammad Faiq Khazik. Baik saudara, berita pagi berakhir di sini. Saya Nur Zamri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Tekad perpaduan penuhi harapan.